Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini saya nak bahaskan satu perkara yang mana perkara ni kalau tuan-tuan gunakan memang tuan-tuan dikenali ataupun tuan-tuan akan diketahui oleh orang Arab yang mendengar. Dia akan kata tuan-tuan memang belajar bahasa Arab Fusha yang benar. Yang mana kaedah ni tuan-tuan, kadang-kadang orang Arab pun dia simplify benda ni tapi saya nak jelaskan pada tuan-tuan dengan cara yang lebih tepat Yang mana fi'il mudhari' kalau diduduk berdampingan dalam bahasa Arab Fusha yang selalu Rasulullah gunakan, dia akan letak an di tengah-tengah. Dia letak an di tengah-tengah. Tuan-tuan ingat tak, an ni dia masuk dalam geng kereta kan. Dia membaris ataskan fi'il mudhari' selepas dia, ataupun dia memansubkan, dia menasabkan fi'il mudhari' selepas dia. Contohnya macam ni katalah aku hendak pergi ke masjid. Aku hendak pergi ke masjid. Aku hendak, aku pergi. Kan dua-dua kalimat tu duduk sebelah-sebelah. Ana uridu aku mahu. Itu kan fi'il mudhari'. Adhaba kan aku pergi. Aku hendak, aku pergi ke masjid. Itu kalau kita terjemah secara harfiah lah. Tapi kalau dalam bahasa Melayu biasa, aku hendak pergi ke masjid. Tapi ada dua fi'il mudhari' duduk sebelah-sebelah dekat situ. Aku hendak dan aku pergi. Jadi dekat tengah-tengah tu orang Arab akan letak an. Sebab fi'il mudhari' dia tak boleh duduk bersebelahan. Okey, cara dia begini ana uridu an alhaba. Nampak? Uridu fi'il mudhari', alhabu itu pun fi'il mudhari'. Jadi letak an di tengah-tengah dia. Jadi ana uridu an alhaba. Daripada alhabu tukar jadi alhaba. Sebab apa? An itu ialah haraf nasab. Sebab tu tuan-tuan kadang-kadang jumpa an tapi tuan-tuan tak tahu apa makna dia dalam bahasa Melayu, tak tahu nak terjemah apa. Jadi memang sengaja an itu diletak supaya fi'il mudhari' dengan fi'il mudhari' yang duduk bersebelahan ada dia punya penyelesaian dia dalam kaedah nahwu bahasa Arab. Tapi fi'il mudhari' yang kedua tu hendaklah diletakkan baris atas. Sebab apa? An itu telah menasabkan dia. Ana uridu an alhaba ilal masjid. Ana uridu an aktuba fil masjid. Ana uridu an akhruja minal masjid. Ana uridu an akula fil masjid. Ana uridu an ajlisa fil masjid. Ana uridu an adriba fil masjid. Ana uridu an adhaba ataupun apa saja tuan-tuan, fi'il mudhari' yang kedua tu tuan-tuan hendaklah menasabkan dia. So tuan-tuan, kerja tuan-tuan hari ni, tuan-tuan kumpul semua kalimat yang kita pernah belajar. Tuan-tuan letak aku mahu, aku mahu pergi ke masjid, aku mahu menulis dalam masjid, aku mahu keluar dari masjid, aku mahu makan dalam masjid, aku mahu duduk dalam masjid, aku mahu memukul dalam masjid, membunuh dalam masjid. Maknanya apa? Kalau kalau orang Yahudi masuk ke nak rosakkan masjid kita, jadi kami mahu membunuh orang Yahudi tersebut dalam masjid semua. Jadi Allah Ta'ala izinkanlah kalau kamu diganggu. Tu maksud dia. Tak apa tuan, kita terus cerita pasal tu, kita cerita pasal bahasa. Jadi saya nak tuan-tuan sebut, tuan-tuan semua sebut, semua pakai ana saja. Cuma saya nak fokuskan pelajaran ataupun latihan kita hari ini, fi'il mudhari' duduk sebelah-sebelah. Fi'il mudhari' yang kedua tu hendaklah tuan-tuan menasabkan dia, tuan-tuan nasabkan dia. Fi'il mudhari' yang pertama uridu, semua pakai uridu. Semua pakai aku mahu, aku mahu, aku mahu, aku mahu. Fi'il mudhari' yang kedua tu gunakan fi'il-fi'il yang pernah kita pelajari. Sekali lagi saya ulang untuk kalimah pergi, aku mahu pergi ke masjid. Ana uridu an alhaba ilal masjid. Ana uridu an aktuba fil masjid. Nulis. Ana uridu an akhruja. Nak keluar. Ana uridu an akhruja minal masjid. Ana uridu an akula fil masjid. Ana uridu an ajlisa fil masjid. Ana uridu an adriba fil masjid. Sekali lagi tuan-tuan Sekali lagi tuan-tuan tengok tuan-tuan punya catatan yang tuan-tuan dah screenshot tu. Lepas tu tuan-tuan ikut saya semua kita guna kalimat apa? Pergi, tulis, keluar, makan, duduk dan pukul. Okey. Kalimat fi'il mudhari' yang pertama pakai uridu, aku mahu. Fi'il mudhari' yang kedua barulah pakai ke-6 kalimat yang telah kita pelajari. So fi'il pertama tu mesti kena pakai aku mahu. Okey, lagi sekali tuan-tuan dengar dulu. Ana uridu an ajlisa fil masjid. Maafkan saya, kita guna dhahaban pergi. Ana uridu an adhaba ilal masjid. Ana uridu an aktuba fil masjid. Ana uridu an akhruja minal masjid. Ana uridu an akula fil masjid. Ana uridu an ajlisa fil masjid. Ana uridu an adriba fil masjid. Saya nak tuan-tuan sebut kena 6 kataan tu. Aku mahu,
aku mahu pergi ke masjid, aku mahu tulis dalam masjid, aku mahu keluar dari masjid, aku mahu makan dalam masjid, aku mahu duduk dalam masjid, aku mahu memukul ataupun membunuh orang kafir itu, aku mahu memukul dalam masjid. Boleh tuan-tuan Boleh tuan-tuan So tuan-tuan try, tuan-tuan ini soalan kuis dia hari ni, tuan-tuan kena sebut ke-6 perkataan tu Jadi latihan kita hari ni ialah fi'il mudhari' duduk sebelah-sebelah, kena letak an dekat tengah-tengah dia, dan fi'il mudhari' yang kedua tu automatik akan jadi mansub sebab an termasuk dalam geng kereta. Tuan-tuan So hari ni dalam kita punya perbahasan teknikal nahu, latihan penuh kita akan ambil ayat berikutnya inna ila rabbika ruj'a kita ambil ayat yang ke-8 lah. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Kat sini ada satu perkara yang saya nak ulang balik dengan tuan-tuan. Yang mana kalau fi'il mudhari' itu kalau rangkap itu subjek ke khabar ke, contohnya khabar, kalau dimulakan dengan haraf jar, biasanya ulama akan terbalikkan ayat tu, dia punya haraf jar itu letak dia punya apa kita panggil, dia punya subjek sebenar tu sebenarnya telah diletak di depan ataupun khabar sebenar telah diletak di depan, kemudian ayat itu telah diterbalikkan. Nanti tuan tengok inna ila rabbika ruj'a, sebenarnya kalau untuk faham ayat tu inna ar-ruj'a ila rabbika, inna ar-ruj'a ila rabbika, itu sekadar untuk faham. Tapi ayat tu jangan pandai-pandai tuan-tuan tukar pula. Itu sekadar untuk kita fahamkan ayat tu, bagaimana kita dengar para ulama nahwu dulu kala mengajar kita untuk faham ayat tu. Nanti kalau dekat dalam ayat ni tuan-tuan lebih mudah faham. So tuan-tuan nanti tolong hantar latihan kita, saya nak dengar tuan-tuan jawab, dan itu jadi soalan kuis kita hari ni kena 6 perkataan tu mulakan dengan ana uridu So tuan-tuan ready, insya-Allah kita jumpa dalam video yang kedua.